Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tajuk kami iaitu kajian gabungan ataupun mixed method. Jadi kami telah membincangkan kajian gabungan tersebut dan juga melalui perbincangan dan juga pembacaan kami akan berkongsi bersama anda dalam slide-slide yang kami akan terangkan ini. Okay, so ini merupakan ahli kumpulan kami, terdiri pada saya, Nasuha, yang kedua adalah Jayanti dan yang ketiga adalah Farah Hazwani. So saya akan pergi kepada definisi kajian gabungan, iaitu kaedah campuran dengan memasukkan kedua-dua data kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian. So melihat kepada terms gabungan itu, perkataan gabungan itu, dia menerangkan, dia bagi idea kepada kita apakah maksud kajian gabungan. So kajian gabungan ini dalam aspek lain, dia adalah kaedah kajian campuran yang mengkombinasikan kaedah, falsafah dan juga haluan reka bentuk penyelidikan. Ini adalah berdasarkan Creswell dan Plano Clark yang ditulis dalam buku mereka iaitu metodologi penyelidikan. Okey, so apakah tujuan kajian gabungan? So ada beberapa tujuan kajian gabungan. Yang pertama adalah untuk menghasilkan pendidikan kualitatif dan kuantitatif yang kukuh. Yang kedua adalah memahami fenomena kajian dengan sepenuhnya berbanding menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara sendiri, dan yang terakhir ialah memantapkan sokongan terhadap suatu isu, hujah atau dapatan yang diperoleh daripada pelbagai perspektif sama ada kualitatif atau kuantitatif. So secara asasnya kajian dalam penyelidikan terbahagi kepada dua, iaitu penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif. Okay, seperti yang kita sedia maklum, kuantitatif merujuk kepada kaedah penyelidikan berasaskan numerika ataupun nombor. So kaedah penyelidikan ini, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan ujian statistik. Berlainan pula dengan penyelidikan kualitatif, dia dilaksanakan dalam bidang sains sosial untuk memahami fenomena dan kebudayaan sosial. Jadi penyelidikan kualitatif direka untuk membantu penyelidik memahami persekitaran dan menjelaskan fenomena yang sudah dan akan berlaku. So kaedah kualitatif dan kuantitatif merupakan kaedah yang agak berbeza, yang memang berbezalah sebenarnya, dan kaedah ini akan digunakan dalam kajian campuran. Okey. So tujuan yang saya terangkan tadi merujuk kepada poin yang kedua, iaitu memahami fenomena kajian dengan sepenuhnya berbanding menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara sendirian. Okay. Kalau kita buat kajian kuantitatif sahaja, okay, tapi ada satu part yang kita tak mampu untuk explain, okay, dan perlu kepada temu bual, perlu kepada kualitatif, maka kita akan masukkan satu bahagian lain dalam kajian kita tu melibatkan kualitatif. Okay, so hasil data yang diperoleh itu kita gabungkan sekali, maka dikenali sebagai mixed method ataupun kajian gabungan. Okay, so itu adalah tujuanlah kenapa kita buat mixed method. So tak semestinya satu kajian saja kita boleh hasilkan. So untuk mengukuhkan alasan kita, mengukuhkan kajian kita, kita boleh dapatkan satu lagi metod, iaitu kualitatif. Okay, so sebab kajian gabungan ini dijalankan, antaranya adalah kesahan. Kaedah ini dapat menyokong kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Okay, dengan adanya kedua-dua kaedah penyidikan, dia akan meningkatkan kesahan kita dan juga dia akan meningkatkan kebolehpercayaan dalam kajian tersebut. Okay. Yang kedua adalah keseimbangan, kerana mixed method ini melibatkan nombor, iaitu kuantitatif, dan juga dia melibatkan
temu buah dan sebagainya, iaitu kualitatif. So dia akan mengimbangkan hasil akhir yang kita akan dapat. Yang seterusnya adalah proses. So dari segi proses, kaedah kualitatif akan menunjukkan keputusan, manakala kuantitatif akan menunjukkan proses. Maaf ada typo di situ. Okay. So seterusnya adalah untuk menghasilkan jawapan yang berbeza. So pendekatan menggunakan kaedah kajian yang berbeza akan memberikan jawapan yang berbeza bagi soalan yang sama. So ini adalah special kenapa mixed method ini akan mengukuhkan kajian yang kita akan buat. Seterusnya adalah keputusan di luar jangkaan. Disebabkan kita melibatkan dua-dua metod dan digabungkan, maka ia akan memberikan keputusan di luar jangkaan, iaitu mungkin akan menghasilkan penemuan yang baru dan kajian kita juga akan lebih menarik untuk diterokai. Secara tidak langsung dapat mengetengahkan cabang idea untuk kajian yang lebih terperinci. Okay, selain itu juga dari segi konteks, pendekatan kualitatif akan menyediakan penjelasan, manakala kuantitatif akan memberikan generalisasi, iaitu secara umum. Dia akan beritahu kita secara general berdasarkan data yang kita peroleh. Mengesahkan, kajian reka bentuk gabungan juga digunakan untuk mengesahkan bahawa kaedah kuantitatif diuji, manakala kaedah kualitatif menghasilkan hipotesis. Dari segi pendapat lain, kajian mixed method ini daripada Gries dan Sarah Selly dan Graham 1989 membincangkan 5 sebab mengapa penyelidik mahu menggunakan kaedah bercampur ataupun kaedah gabungan, iaitu triangulasi. Yang kedua adalah saling melengkapi. Yang ketiga, membangunkan kaedah, inisiasi dan juga pengembangan. Jadi ada banyak sebab, ada banyak faktor dan kelebihan mengapa mixed method ini dipilih dalam sesuatu kajian. So apa itu ciri-ciri kajian gabungan? Yang pertama, dia melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. So dia mesti ada dua-dua metod ini dan digabungkan. Kita akan tengok nanti bagaimana cara untuk menggabungkan dua data yang kita ada. Yang kedua, ciri dia adalah untuk menentukan keutamaan salah satu atau kedua-dua bentuk data. Kita akan tengok ada satu parts yang lebih menonjol daripada parts yang lain. Yang satu lagi tu, sorry. So kalau kita tengok data kita pada kuantitatif itu lebih menonjol, maka kita akan merujuk kajian kita itu yang lebih utamanya adalah kuantitatif. Tapi kualitatif tidak dilupakan, masih ada untuk menyokong data kuantitatif itu. Yang seterusnya adalah untuk menentukan susunan mengikut data, padanan analisis dengan reka bentuk dan juga diagram bentuk ke dalam reka bentuk kajian. So ini adalah ciri-ciri bagi kajian gabungan. Seterusnya kita akan tengok, kita akan revisit kajian kualitatif dan kuantitatif. So kajian kuantitatif ialah kajian menggunakan analisis statistik yang lebih bersifat objektif, berorientasikan kepada hasil. Hasil akhirlah. Kajian kuantitatif juga akan melibatkan pengukuran, pemboleh ubah dengan mengeksperimen dan menggunakan alatan saintifik. Biasanya kalau orang sains maths ataupun orang sains yang selalu berada di lab, dia menggunakan alat-alat tertentu untuk membuktikan teori tersebut. Jadi segala data yang dihasilkan itu dikenali sebagai kajian kuantitatif. So kajian bersifat deskriptif atau penjelasan serta data berbentuk numerical. So nombor lah. Selain itu, kajian bertujuan untuk menguji teori dan melihat kepada hubung kait antara pemboleh ubah. So membuat ramalan dan tinjauan untuk menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan tidak bias. Tidak bias, tidak berat sebelah lah. Jadi segala eksperimen yang kita hasilkan mungkin dalam makmal itu membuktikan sesuatu teori dan dia memberi satu
satu platform yang baru kepada ramalan dan tinjauan, yang boleh mengembangkan idea tersebut. Kajian kualitatif pula merujuk kepada satu bentuk kajian yang dijalankan untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaan yang tersendiri. So bagaimana individu itu bertindak, berinteraksi, menjalani kehidupan seharian secara neutral dan menunjukkan reaksi dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang ditempuh. So kebanyakan kajian kualitatif ini melibatkan sains sosial. Selain itu juga, output akhirnya ialah satu hasil kajian yang memberi kefahaman mendalam mengenai kehidupan sebenar responden yang dikaji. So, bagaimana kita nak menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif? So ada beberapa slide yang saya akan terangkan bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana data kualitatif dan kuantitatif digabungkan dalam mixed method. So yang pertama adalah dari segi penggabungan data. So data kualitatif diambil secara berasingan, data kuantitatif diambil secara berasingan, maka menghasilkan satu hasil bila digabungkan dalam satu kajian. Seterusnya adalah menghubungkan data. Data kuantitatif dan kualitatif ini dihubungkan melalui data numerical dan juga temu bual dan menghasilkan satu hasil akhir yang boleh menyokong antara satu sama lain. Seterusnya adalah memuatkan data menjadi satu hasil. So data kualitatif dan data kuantitatif ini dihubungkaitkan dan dimuatkan menghasilkan satu data akhir dan memberi pengembangan kepada hasil akhir yang kita akan dapat dalam kajian tersebut. Itu sahaja daripada saya. Saya persilakan rakan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita akan bersambung kepada tajuk seterusnya iaitu jenis-jenis pendidikan bagi kaedah gabungan ataupun mixed method research. Jadi jenis-jenis pendidikan gabungan kita tengok kat sini ada 7 semuanya. Yang pertama ialah reka bentuk triangulasi ataupun dalam bahasa Inggeris ialah triangulation design. Yang kedua adalah reka bentuk urusan penjelasan ataupun sequential explanatory design. Kemudian kita ada reka bentuk bertindan iaitu embedded design. Reka bentuk, ada typo kat sini ya. Reka bentuk penerokaan exploratory design. Reka bentuk penjelasan explanatory design. Reka bentuk selari concurrent design dan juga yang terakhir sekali adalah reka bentuk transformative ataupun transformative design. Jadi ini adalah 7 jenis kaedah penyelidikan. Jadi kita tengok yang pertama dahulu iaitu reka bentuk triangulasi ataupun triangulation design. Jadi kita tengok sini first kali kita tengok dulu apa itu triangulasi dulu. Jadi triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat pelbagai. Pelbagai keyword dekat sini atau satu teknik pengurutan data yang bertentangan antara satu sama lain untuk memperlihatkan data daripada sumber-sumber yang lain. Ini daripada Gruber dan Lincoln pada tahun 1981. Jadi secara mudahnya, triangulasi merupakan pengumpulan data yang bersifat pelbagai ataupun multiple. Jadi dalam konteks kaedah pendidikan gabungan ataupun mixed method, kaedah triangulasi bermaksud satu pendekatan pengurutan data menggunakan 3 cara. Jadi triangulasi triangle kan. Jadi ada 3 cara iaitu yang pertama adalah soal selidik, yang kedua adalah temu bual dan yang ketiga adalah pemerhatian. Jadi ini adalah 3 kaedah yang digunakan untuk memungut data iaitu soal selidik, temu bual dan pemerhatian dalam triangulation design ini. Jadi kita ada 2 model bagi reka bentuk triangulasi. Jadi model yang pertama quantitative primer. Jadi tengok ni model pertama, quantitative primer dan kualitatif sekunder. Bagi model kedua pula adalah
kualitatif primer tambah kuantitatif sekunder. Okey, jadi yang pertama sekali kita tengok dulu apa perbezaan dia antara model yang pertama dan juga yang kedua. Jadi perbezaan dia yang pertama sekali yang kita semua nampak adalah bagi model yang pertama, primernya adalah kuantitatif. Jadi kalau primer ni kita boleh cakap sebagai yang utamalah. Manakala pada model yang kedua, kualitatif adalah primer dia. Okey, dan untuk sekunder atau sokongan dia adalah kualitatif bagi model yang pertama, manakala model yang kedua adalah kuantitatif. Okey, jadi kalau kita tengok berdasarkan diagram ni, okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk model pertama, primernya adalah kuantitatif, kualitatifnya adalah sekunder. Jadi maksud dia, kajian kuantitatif adalah sebagai primer yang utama dalam kajian model 1 dalam pengumpulan data dan disokong oleh kajian kualitatif sebagai sekunder. Jadi yang primernya, yang utamanya adalah kajian kuantitatif, okay, sebagai contoh soal selidik dan sebagainya, dan sokongannya adalah kajian kualitatif sebagai contoh temu bual bagi mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Jadi kalau tengok daripada gambar rajah ni, jadi kuantitatif contohnya dia menggunakan soal selidik. Okay, untuk model 1. Jadi yang ni adalah dia punya primer, iaitu soal selidik, iaitu dalam kaedah kuantitatif. Manakala yang ni, jadi ni adalah data primernya adalah soal selidik tadi. Manakala untuk kualitatif, jadi dia menggunakan kaedah temu bual dan juga pemerhatian atau dokumen. Jadi ni adalah data sekunder, iaitu sebagai sokongan backup kepada yang atas tadi tu, yang soal selidik tadi. Okey, model kedua pula, jadi yang primernya adalah kualitatif. Okey, kualitatif adalah primer, sekundernya adalah kuantitatif. Jadi kajian kualitatif sebagai data primer, data utamanya adalah kajian kualitatif. Jadi dapat daripada mana kajian kualitatif tadi? Kita boleh dapat contohnya daripada temu bual. Dan disokong oleh kajian kuantitatif sebagai sekunder. Jadi sokongannya yang menyokong temu bual tadi adalah kita menggunakan kajian kuantitatif. Jadi contoh kita tengok kat sini, kualitatif temu bual, yang ni adalah data primer, kita dapat daripada temu bual, dan data sekunder kita dapat daripada soal selidik. Jadi ini adalah kuantitatif dan juga dari segi pemerhatian dan juga dokumen yang dikumpulkan. Jadi ini adalah reka bentuk triangulasi. Jadi kalau tengok kat sini, kita boleh nampak apa perbezaan antara model pertama dan juga model kedua. Model pertama, kita tengok balik, yang primernya adalah kuantitatif, okey, dan disokong oleh kualitatif. Dan manakala model kedua, primernya adalah kualitatif, temu bual dan sebagainya, dan disokong oleh kuantitatif. Okey, sekarang kita tengok pula reka bentuk yang kedua, iaitu reka bentuk bertindan atau dalam bahasa Inggerisnya adalah embedded design, bertindan. Okey, jadi kenapa kita kata dia adalah reka bentuk bertindan? Ini kerana kajian ini menggunakan kedua-dua kaedah. Okey, dia menggunakan kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi concurrent qualitative dominant study. Jadi disebabkan dia bertindan, data kuali dan juga kuantitatif ini dikumpul pada masa yang sama. Namun kaedah kualitatif lebih memberi makna berbanding kajian kuantitatif. Jadi kaedah ini menggunakan dua jenis data berintegrasi pada setiap peringkat pendidikan. Jadi untuk reka bentuk bertindan ni, kita kumpulkan data kuali dan juga kuantitatif tu pada masa yang sama. Jadi soalan pendidikan utama dipecahkan kepada 7 soalan kajian spesifik dan dapat dijawab menggunakan kaedah kuanti atau kualitatif secara bersama atau berasingan. Jadi kita boleh, soalan pendidikan kita ni kita boleh jawab menggunakan kaedah kuanti atau kuali itu secara bersama atau kita boleh asingkan. Jadi kalau tengok kat sini, reka bentuk bertindan. Jadi yang sebelum intervensi dia adalah kualitatif. Okey, cubaan intervensi dia menggunakan kaedah kuantitatif. Selepas intervensi, kita menggunakan kaedah kualitatif semula dan dia menghasilkan interpretasi ataupun untuk kita interpret balik data yang kita dapat tu. Jadi kaedah ini menggunakan pembuktian triangulasi dan saling melengkapkan sekaligus meningkatkan kesahan keseluruhan ujian. Jadi dia semua okey, jadi apakah limitasi bagi kaedah ni?
Jadi bagi kaedah embedded design atau bertindan tadi, salah padan antara masalah kajian dan sampel dan proksi yang digunakan dalam kajian kuantitatif. Jadi untuk kita menggunakan contoh kuali dengan kuantitatif ni serentak, dia boleh menghasilkan masalah salah padan antara masalah kajian dan juga sampel tadi. Okey, jadi reka bentuk yang ketiga pula bagi mixed method ni adalah reka bentuk penjelasan ataupun explanatory design. Jadi reka bentuk penjelasan explanatory design perlu dibuat secara berperingkat melalui dua fasa yang berbeza. Okay, ini daripada Rosnat dan Wilson pada tahun 1985, Takshari tadi pada tahun 1998 dan juga Creswell pada tahun 2003. Jadi reka bentuk penjelasan kita boleh pecahkan dia melalui dua fasa, iaitu fasa pertama dan juga fasa kedua. Okey, jadi apa itu fasa pertama dulu? Jadi fasa pertama bagi reka bentuk urutan penjelasan, kita tengok kat sini. Yang pertama, kita melaksanakan kajian kuantitatif dahulu. Okey, iaitu kita collect data dan buat laporan, diikuti oleh kajian kualitatif. Kita collect data dan laporan dan kita interpretasikan data tersebut. Jadi contoh, kita buat menggunakan kaedah soal selidik dahulu untuk kuantitatif, kemudian kita ikuti dengan kualitatif. Contoh, kita buat intermembual dan kita boleh interpretasikan data. Jadi kita memulakan dengan kuanti dan diikuti oleh kualitatif. Okay, itu adalah fasa pertama. Fasa kedua reka bentuk urutan penjelasan pula. Jadi yang pertama kita gunakan kuantitatif. Okey, dan perbezaan dia kat sini, tengok kat sini. Okey, untuk fasa yang pertama dia diikuti oleh kuanti, kita buat kuanti dulu, diikuti oleh kualitatif. Tapi untuk yang fasa yang kedua, kuantitatif dibina melalui kualitatif. Okey, dibina melalui kualitatif dalam bentuk data laporan dan kita interpretasikan data. Jadi data dan laporan dalam kajian kualitatif, dibina melalui kajian kuantitatif. Kedua-dua fasa berhubung di peringkat pertengahan penyelidikan. Jadi kat sini ni di mana dia berhubung ni. Di peringkat pertengahan penyelidikan kita hubungkan kedua-dua fasa pertama dan juga fasa kedua tadi. Jadi data kuantitatif memberi kefahaman menyeluruh tentang masalah kajian. Manakala data kualitatif menjelaskan secara terperinci keputusan statistik dengan menyiasat pandangan informan secara mendalam. Jadi kalau kita nampak kat sini, jadi kalau contoh kita study sesuatu situasi, jadi data kuantitatif ni dia memberi kefahaman menyeluruh. Manakala data kualitatif ni dia memberi penjelasan secara lebih terperinci. Mungkin kita menjalankan temubuhan mendalam, kita boleh mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci. Okey. Dan tadi kedua-dua fasa tadi dah disatukan oleh Morgan 1998, Morse dan Creswell dan Clark pada tahun 2007. Jadi reka bentuk ini jalankan melalui dua fasa, iaitu fasa pertama kita buat kajian kuantitatif terlebih dahulu dan fasa kedua adalah kajian kualitatif. Jadi fasa pertama mesti untuk reka bentuk penjelasan kita menggunakan data kuantitatif untuk dapat maklumat dulu dan kemudian kita melaksanakan pada fasa kedua adalah data kualitatif dan laporan penyelidikan berdasarkan dapatan kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti oleh kualitatif. Okey, reka bentuk keempat pula adalah reka bentuk urutan penjelasan ataupun sequential explanatory design. Okey, lebih kurang sama macam tadi juga, kita mulakan dengan kajian kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti oleh kajian kualitatif. Setiap satu pengurutan dan analisis data dibuat secara terperisa, tetapi disatukan semasa membuat interpretasi data kajian sebelum membuat laporan. Jadi untuk urutan penjelasan, kita collect setiap data tu secara berpisahlah secara asing-asing, tapi semasa kita interpretasikan data tu kita gabungkan sekali. Okey, jadi kalau tengok kat sini, reka bentuk urutan penjelasan. Jadi yang pertama mesti melaksanakan kajian kuantitatif terlebih dahulu, diikuti oleh kajian kualitatif. Okey, jadi tengok untuk kajian kuantitatif ni, okey, kita pecah dulu. Nampak ni buat peta kat sini.
Okey, jadi untuk kajian kualitatif kita collect data kuantitatif, analisis data kuantitatif buat secara berasingan. Kemudian kita collect pula pungut data kualitatif, analisis data kualitatif. Tapi semasa interpretasikan data tu kita kena gabungkan bersama. Interpretasi data kualiti dan kualitatif dibuat secara bersama. Okey, kemudian reka bentuk yang kelima iaitu reka bentuk urutan penerokaan ataupun sequential exploratory design. Okey, jadi tadi kita tengok yang sebelum ni kita mulakan dengan kajian kuanti baru buat dengan kuali. Tapi untuk reka bentuk urutan penerokaan kita melaksanakan kajian kuali terlebih dahulu, kualitatif terlebih dahulu, diikuti oleh kajian kuantitatif pula. Okey, jadi kalau tengok dia punya diagram ni, okey, untuk reka bentuk urutan penerokaan. Jadi kita mulakan dengan kajian kualitatif. Okey, kita collect data kuali, kita analisis data kuali, kemudian baru kita buat kuantitatif, pungut data kuantitatif, analisis data kuantitatif, dan akhir sekali kita interpretasikan data kualitatif dan juga kuantitatif secara bersama. Okey, yang keenam. Okey, sikit lagi. Reka bentuk selari ataupun concurrent design. Okey, untuk reka bentuk selari ni, kita ada model yang pertama iaitu convergent selari dan model yang kedua convergent ujian pra dan pasca. Okey, apa maksud dia kat sini? Jadi, convergent selari ni digunakan untuk menyatukan penggunaan data kuanti dan juga kuali secara serentak. Okey, jadi kita satukan penggunaan data ni, kuali dan juga kuanti ni kita buat bersama secara serentak. Pemusatan ataupun conversion dalam interpretasi data dan laporan antara kedua-dua jenis data kuanti dan juga kuali. Okey, jadi kita interpretkan data laporan bagi kuanti dan kuali ni dibuat secara serentak. Jadi untuk model 2 pula adalah convergent ujian pra-pasca di mana data dan laporan kajian pada ujian pra-kuantitatif dan pasca-kuantitatif. Okey, jadi dua, pra dan juga pasca. Jadi fungsi kualitatif pula adalah untuk proses intervensi saja. Okey, jadi kita tengok dulu satu persatu. Model yang pertama dahulu, iaitu convergent selari, digunakan untuk menyatukan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif secara serentak. Okey, pemusatan ataupun convergent dan interpretasi data laporan antara kedua jenis kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, jadi kalau tengok kat sini, okey, jadi kita gunakan kedua-dua data kuantitatif dan juga kualitatif yang kita dah collect tadi tu dan kita interpretasikan secara serentak. Kedua-kedua data ni diimplementasikan secara serentak bersama. Okey, bagi model 2 iaitu convergent ujian pra-pasca pula, jadi dia merangkumkan data dan laporan kajian daripada ujian pra-kuantitatif dan pasca-kuantitatif. Jadi fungsi kualitatif adalah untuk proses intervensi. Jadi kalau tengok pada wajah ni, okey, untuk kuantitatif, okey, kuantitatif lah contoh soal sidik sebagainya, kita mengadakan ujian pra data. Buat ujian pra data dulu, lepas tu kita buat laporan. Okey, dan kita melaksanakan intervensi. Jadi macam mana nak laksanakan intervensi untuk reka bentuk model 2 convergent ujian pra-pasca ni? Intervensi dilaksanakan melalui proses kualitatif. Dan seterusnya kuantitatif. Daripada intervensi tadi kita akan buat pasca data dan laporan. Jadi pasca after, pra sebelum kan. Dan kita interpretasikan kedua-dua data tersebut. Okey, sebenarnya kita ada model 3 iaitu bentuk berselari. Ketupan data dan analisis bagi kajian kuali dan kuantitatif dibuat secara serentak. Keputusan data dibandingkan sebelum membuat laporan ujian. Jadi untuk model ketiga, bentuk berselari, jadi kajian kuanti dan kualitatif ni kita laksanakan secara serentak. Ketupan data dan analisis laksanakan secara serentak. Dan sebelum membuat laporan ujian, kita akan membandingkan keputusan data tersebut bagi kajian kuantitatif dan juga kajian kualitatif. Dan seterusnya model 4, concurrent nested. Jadi dua bentuk kajian yang berpisah. Okey, jadi dia berpisah kajian kuanti dan kuali. Tapi masih dalam satu nested. Nested ni macam sarang lah, sarang burung kan. Jadi nested
ataupun wadah atau acuan yang sama. Setiap kajian mempunyai kajian kualitatif, kajian kuantitatif dan analisis bagi kedua-dua kajian. Okey, dua-dua kajian ni semua ada analisis yang tersendiri. Jenis kajian yang berada dalam bulatan merupakan kajian primer yang utama dan jenis kajian yang berada di luar bulatan merupakan kajian sekunder atau sokongan. Dan akhir sekali kedua-dua akan dianalisis dan dapatan kajian perlu disatukan dalam satu laporan kajian. Jadi kalau tengok sini, model 4 concurrent nested. Jadi untuk model concurrent nested ni macam sekarang ni dia akan ada beza dia kat sini, ada bulat kat sini. Okey, jadi yang data dalam bulat ni, yang ni adalah data yang primer. Okey, data yang primer. Yang ini adalah data primer dia yang utama. Okey, yang dalam bulatan ni, yang nested ni adalah data primer dia. Sama juga kat sini. Dan yang luar ni adalah data sekunder. Okey, kedua-duanya ni dianalisis dalam laporan semua secara berasingan. Tapi hasil dapatan tu akhir sekali, okey, perlu disatukan dalam laporan kajian. Selepas kita analisis kedua-dua jenis data ni, kita akan gabungkan dalam laporan kajian. Okey, dan yang terakhir sekali, reka bentuk transformatif ataupun transformative design. Okey, jadi kita boleh pecahkan dia kepada dua. Yang pertama adalah sequential transformative dan yang kedua adalah concurrent transformative. Okey, apa itu sequential transformative? Jadi untuk sequential transformative, okey, kajian kualitatif mendahului kajian kuantitatif dari segi visi, penyokongan, ideologi dan kerangka kajian. Namun penyidik boleh membuat reverse. Okey, boleh membuat reverse balik di mana kajian kuantitatif didahulukan diikuti dengan kajian kualitatif di dalam semua visi, penyokongan, ideologi dan juga kerangka ujian. Jadi kalau kita nampak kat sini, boleh buat sama ada kita menggunakan kuanti dahulu kemudian diikuti oleh kualitatif, ataupun kita boleh mulakan dengan kualitatif dulu ataupun dan diikuti oleh kuantitatif. Okey, kat sini kalau kita nampak, okey, dia mesti dalam semua visi, penyokongan, idea dan juga ideologi dan juga kerangka kajian. Jadi kita visi, penyokongan, ideologi dan framework ni kita start dengan kuantitatif dahulu. Kemudian baru kualitatif ataupun kualitatif dahulu diikuti oleh kuantitatif. Okey, seterusnya adalah concurrent transformative. Okey, model kajian kaedah gabungan yang menggunakan model sequential transformative. Okey, kita menggunakan kaedah sequential transformative yang kita belajar sebelum ni dan digabungkan dengan model concurrent nested yang baru je tadi kita tengok. Okey, yang nested ni macam ada bulat kat sini, ada telur ayam tu. Jadi kita gabungkan sequential. Okey, jadi ni adalah sequential transformative dan yang ni adalah concurrent nested. Jadi kita gabungkan kedua-duanya. Jadi yang ni yang dinamakan sebagai concurrent transformative. Jadi kita gabungkannya sequential transformative tadi, kuanti dulu dengan kualitatif dalam bentuk visi, penyokongan, ideologi dan framework. Kita gabungkan dengan concurrent nested yang mana kuanti ni kalau tengok dia duduk dalam bulat ni, maksudnya kuanti ni adalah sebagai data primer dia, yang kat luar ni adalah dia punya sokongan dia kualitatif. Okey, jadi itu sahaja bagi tajuk jenis-jenis kajian mixed method research design. Okey, jadi terima kasih jenis-jenis pendidikan bagi kaedah gabungan. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Jayanti. Saya akan sambung pembentakan kumpulan kami dengan menerangkan prosedur pelaksanaan kaedah kajian gabungan. Prosedur ni dia mempunyai 4 langkah utama. Langkah pertama, merangka informasi kuantitatif dan juga merangka informasi kualitatif. Dalam merangka informasi kualitatif, kita perlu membentuk persoalan kajian, kenal pasti pendekatan kumpulan data kuantitatif, dapatkan kebenaran membuat kajian, kenal pasti sampel dan juga kutip data menggunakan instrumen. Manakala semasa merangka informasi kualitatif pula, membentuk persoalan kajian, kenal pasti pendekatan kumpulan data kualitatif, dapatkan kebenaran membuat kajian, kenal pasti sampel dan kutip data menggunakan protokol. Langkah kedua, data yang dikumpul perlu dianalisis
So, analisis data kuantitatif dan juga analisis data kualitatif secara berasingan. Analisis data menggunakan kaedah deskriptif, manakala analisis data untuk kualitatif perlu menggunakan prosedur pembangunan tema yang bersesuaian dengan pendekatan kualitatif. Langkah yang ketiga, strategi menggabungkan dua set dapatan. Kenal pasti isu yang mewakili kedua-dua set data dan membuat perbandingan persamaan, perbezaan dan atau sintesis dapatan dalam bentuk perbincangan atau jadual. Susun perbezaan yang wujud dalam kedua-dua set dapatan. Last sekali, bina prosedur untuk memindahkan satu bentuk ke bentuk data yang lain, iaitu seperti analisis statistik memasukkan tema-tema yang diperolehi. Langkah keempat, interpretasi dapatan. Ringkaskan dan interpret dapatan secara berasingan. Bincangkan bagaimana kedua-dua set data dapat dikumpulkan, dipisahkan, dikaitkan dan atau menghasilkan bentuk kefahaman yang mendalam. So, ini adalah 4 langkah untuk menjalankan kaedah kajian gabungan. Okay. Seterusnya, kita lihat kekuatan dan kelemahan kaedah kajian gabungan. Okay, kekuatan. Kaedah kajian gabungan ini dapat membandingkan data kualitatif dengan data kuantitatif, khususnya untuk memahami pertentangan antara hasil dapatan kedua-dua kaedah kajian ini. Yang kedua, kaya dengan pelbagai data. Of course, untuk kaedah gabungan kita dapatkan data daripada kualitatif dan juga kuantitatif, maka mempunyai pelbagai data. Dan kekuatan yang ketiga, menyediakan keanjalan dalam menyusun kajian seperti menyediakan instrumen atau merancang temu bual semi-structure. Itu adalah kekuatan. Dan kelemahannya pula, kedua-dua mempunyai kerangka penyelidikan sendiri dan hasil dapatan mungkin menambahkan beban masalah sedia ada berbanding menyelesaikan masalah. Kelemahan yang kedua, kekangan masa dan kekurangan pengalaman. Kekangan masa, kajian yang dihasilkan kaya dengan data kuantitatif dan data kualitatif, maka ia mengambil masa untuk dianalisis. Kekurangan pengalaman pula menyebabkan data kuantitatif tidak dapat ditafsir dengan meluas dan data kualitatif tidak banyak membantu membuat kesimpulan yang lebih menyeluruh. Dan kelemahan yang last sekali, sukar membuat integrasi data tulis. Kerana penggunaan jenis data yang berbeza, maka integrasi data yang kurang tepat menjejaskan kekuatan kesimpulan kajian. So, demikianlah pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.